Okey, kita nak memulakan cerita macam Wan sendiri. Sepanjang pengalaman Wan, mungkin di Sarawak ataupun mungkin di Kuala Lumpur, pernah tak mengalami situasi seram ataupun mistik? Oh, mistik ada. Ya. Okey. Nak ceritakan yang saya rasa ni tahun dalam 7 tahun lepas lah rasanya. Okey. Nanti cerita 7 tahun lepas tu kita letak tu. Kita cerita yang dulu lama sikit. Lama sikit. Lama sikit. Okey. Yeah. Saya rasa ada yang bersama saya masa tu pun tengah menonton. Okey, cerita ni berlaku masa dekat Sabah lah. Ya. Yeah. Okey, kisah tersebutlah kisah. Ya. Yeah. Kita ni duk boring, habis praktis semua boring, tak tahu nak buat apa, nak praktis pun dah tak ada benda dah. Jadi okey, kita plan lah pergi mancing. Mancing. Masa tu saya Rodi yang sekarang ni dia main dengan Kumpulan Sofas. Oh, Rodi, okey. Keyboardis keyboardis Kumpulan Sofas, dan Wan masa tu. Gitaris. Okey. Lepas tu seorang lagi sepupu kepada Wan lah, gitaris kita orang tu. Yang empunya sampan tu. Jadi benda ni terjadi masa dekat Sungai Likas kalau tak silap. Okey, ni nak dijadikan cerita dia. Kita ni pergi mancing ni. Okey, pancing agak-agak dalam pukul 4 lebih macam tu lah. Okey, kita dah masuk ke sungai dah. Sungai Likas tadi. Jadi pancing tak sedar lah. Pasal lah syok sangat. Paling-paling je pancing tu. Letak-letak tak sampai 2-3-4 minit, tarik. 2-3-4 minit, tarik. Banyak jadi, lah. Kita pun banyak ikan talapia kalau tak silap. Talapia sungai. Jadi pancing. Kira dah nak masuk maghrib masa tu. Jadi yang sepupu kawan ni, gitaris ni, Wan ni, dia balik rumah je, dia cakap, alang-alang dah mancing banyak macam ni, baik aku menjala katanya. Okey lah, dia pun balik rumah sekejap, ambil jala. Lepas tu dia masuk dalam perahu balik, kita pergi tempat tu balik. Jauh tak daripada orang kata daratan ke tempat kejadian tu, jauh tak? Jauh sebab sungai tu kecil je. Kecil. Jadi agak-agak dekat rumah dia pun dekat pesisiran sungai tu lah. Jadi okey, dia pergi jala, dia turun bawah. Air tu tak tinggi, kalau tak silap dia pas dada, pas pahu. Okey, biasalah kat kampung kan, dia masuk dalam sungai boleh tebar jala. Kalau kita ni memang dah silap jala tu naik tempat kepala sendiri lah kan. Jadi okey, biasalah orang kampung. Jadi lepas tu member ni dah agak-agak pergi dekat area corner. Dia ada macam corner sikit sungai tu. Dalam 5 minit tu dia patah balik. Jadi dia cakap balik lah. Dia cakap macam tu. Waktu tu pukul berapa Wan? Maaf pukul berapa waktu tu? Okey, waktu tu dah nak maghrib lah. Oh, dah nak maghrib. Dalam agak-agak time tu, kalau sebelah sana dalam 6.30 6.45 tu dah maghrib lah. Ya. Jadi syok punya pasal. Okey. Jadi member ni balik. Dia cakap ada orang kacau ni, katanya. Jadi member gitaris ni dia cakap siapa kacau. Kebetulan dia ada parang lah dalam kereta tu, dalam kereta pula, dalam perahu lah. Siapa kacau, tak nampak ke ni parangnya, katanya. Kau jangan macam tu, kata sepupu dia tadi. Yang ni bukan orang ni, dia katanya. Habis kita orang pun dah tengok sama sendiri dah. Kalau bukan orang, dalam hati kita ni mesti benda lain ni. Kalau macam tu kita balik lah. Masa nak balik tu, kayuh kira macam kita ni sebenarnya ikut arus sungai. Kalau ikut arus sungai, laju lah kan, pergi dia. Ini lawan. Tapi dari dia macam masa macam lawan pula. Asal ni kayu punya kayu. Lepas tu tengok kat tepi tu, memang tu katanya. Rupa benda tu nampak macam sama-sama nampak lah. Dia antara pergi gigi air tu dengan sungai. Antara daratan dengan sungai, kira gigi air lah. Dia kira dekat-dekat situ. Rupa-rupanya
kalau tanya dengan orang tua, dia orang cakap benda ni jembalang tanah katanya. Jembalang sebab tanah. badan tak tahulah. Orang tua cakap kan. Dia badan manusia, kepala macam seakan-akan kebau, tapi kita macam sama-sama tak berani nak tengok sangat lah. Sebab kira sekilas tu nampak lah. Bukan seseorang nampak, kira 3, 4 kita orang nampak benda tu. Lepas tu apa lagi? Sap. Kalau tengok cerita kartun tu, berlari atas air tu, rupanya itulah berlari atas air. Perahu tak ke mana, tinggal biar kat situ, kita orang terjunlah air, pergi kat tepi tu. Dan masing-masing dah tercungap lah. Macam tu lah cerita dia. Tapi sampai sekarang. Tapi masa ikan-ikan tu tinggal. Ikan-ikan tu pergi hantar dia. Dah tak ingat dah ikan lagi dah. Mana yang sempat tu angkat, mana yang tak sempat tu biar lah. Tapi yang pelik tu, kawan tu tahu macam mana dia dapat detect? Dia nampak dulu ke ataupun dia dapat rasa? Dia mungkin dia nampak dulu ataupun rasa. Dia tak cerita dengan detail, cuma dia cakap ada orang kacau. Dia cakap macam tu lah. Jadi kita orang pun macam tak sedar hati lah. Lagipun dah maghrib ni. Jadi so belah lah, kau tunggu lagi. Inilah. Itu cerita yang mula-mula pun dah rare cerita dia. Rare dan tapi tak ada kena demam ke ataupun macam mana? Demam tak demam, cuma macam fobia. Jadi macam fobia, rasa nak pergi tu macam dah tak nak lah aku. Macam tu lah. Kalau nak pancing paling okey, kalau nak tempat tu tengah hari okey lah. Kalau nak pancing petang-petang jangan lah. Ya. Okey, ni ada komen ni. Ini pun seram juga soalan dia. Wan, boleh belanja satu lagu? Boleh, hujung-hujung nanti. Hujung-hujung je lah. Hujung-hujung kita nak cerita seram dulu. Cerita dulu kan. Cerita dulu. Alright. Okey, itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua. Cerita yang pertama. Okey, cerita yang kedua. Benda ni kalau tak silap saya dalam 7-8 tahun lepas lah. Masa tu on the way nak balik ke Kelantan. Raya kalau tak silap, raya. Yes, memang kita nak balik raya masa 2 hari sebelum lah. Jadi dalam perjalanan tu, masa tu saya dengan ex-girlfriend lah, yang sekarang ni dah jadi wife. Okay. So then kawan arwah dah dia. Arwah E. Member-member yang dengan sebelah ingat semua. Jadi dia pun dengan tunang dia. Kebetulan dia pun nak balik Terengganu. Jadi kita sekali lah naik four-wheel lah masa tu. Okay. Sampai satu tempat, sebelum benda ni berlaku, kita pun adalah cerita pasal benda-benda mistik lah. Jadi dia pun cerita lah masa tu, arwah lah dia cerita. Masa tu aku, kalau setakat nak bawa malam-malam ni aku tak takut katanya. Cakap besar lah. Aku dah biasa bawa, lebih kurang macam tu lah, besar bunyinya. Jadi aku dah biasa dah kalau setakat bawa lori trailer ni tengah malam seorang-seorang, kawan tidur kat sebelah. Dah biasa katanya. Aku kalau setakat hantu-hantu ni tak takut katanya. Melainkan polis je dia takut. Okey. Nak dijadikan cerita, masa tu belum ada jalan baru. Kita lalu dekat Bukit 7. Kalau tak silap Bukit 7. Kebetulan masa tu pun hujan renyai lah, hujan renyai. Okey. Kebiasaannya kalau time-time macam tu banyak kereta. Banyak kereta kan balik kampung kan. Tapi tak tahu pula, mungkin kita orang punya luck malam tu, kereta tak berapa nak banyak. Tiba-tiba sampai satu tempat ni lepas dia cerita benda tu tadi, agak-agak dalam setengah jam lepas tu lah, kita orang pun masuk Bukit 7. Jadi kita orang siap-siap pesan lah. Dah sampai sini tak ada cerita benda kubukan lah kan. Lagipun ni malam kan. Kebetulan pula memang time kemuncak tu. Kita orang lalu kat situ. Kira dalam 12 lebih 1 macam tu. Okey. Jadi sampai dekat satu tempat tu, kira agak-agak macam tempat berkabus sikit. Berkabus lah. Mungkin kabus sebab sejuk ke apa, orang bakar ke apa kan. Masa ni naik kereta ya Wan? Masa tu highlight lah, four-wheel. Berdua lah? Naik four-wheel. Kita berempat. Berempat, okey. Berempat, okey.
Jadi nak balik ke Kelantan masa tu. Okey, lalu lah Bukit Tujuh ni. Sampai satu tempat ni tiba-tiba kereta tak ada langsung. Memang tak ada kereta. Satu kereta pun tak ada. Kita pun jadi macam hairan lah. Asal lah biasanya kalau time-time 2-3 hari nak raya ni banyaklah kereta. Tapi masa tu memang tak ada kereta langsung. Dengan jalan clear, tak ada benda. Cuma kabus lah. Kabus, hujan menyanyai sikit. Lepas tu kita orang pun macam start lah berborak sikit. Yang sekawan ni buka lah satu cerita. Kalau kau tahu tak cerita pasal Bukit Tujuh ni katanya. Tu aku pun tu macam tak payah. Kalau kau cerita pelik kau jangan cerita. Kalau cerita yang elok kau cerita. Dia cakap jadi dia tanya, kau takut ke? Takut tu tidak. Tapi kalau tempat ni memang aku kena diam lah. Tak nak bercakap benda pelik-pelik lah. Itulah tadi keluar balik kita tu. Aku sakat benda-benda itu ni Wan. Aku tak takut katanya. Manusia ke dia ni kira macam kau boleh katakan dia ni kira macam berat hati kering sikit lah. Kan? Jadi nak kata jadi hati kering punya pasal aku cerita juga. Cerita pasal ni dah stop, aku tak nak cerita. Tiba-tiba radio pula padam. Dia macam tak ada siaran. Padahal kita masa tu pasang orang mengaji ni. Kan? Jadi tiba-tiba macam tak ada siaran. Okey. Depan agak-agak dalam 100 meter lah. Nampak macam ada satu kereta tepi jalan lah. Macam double signal. Tapi dalam keadaan terbalik. Dalam keadaan terbalik. Jadi dia orang tanya, kereta accident ni. Orang yang sama juga, arwah juga cakap kereta accident ni. Jadi orang rumah saya tanya, yang sekarang ni jadi rumah saya lah. Dia pun tanya, nak berhenti ke tidak? Kata saya, kalau kita nak tolong boleh je, tapi dalam keadaan macam ni takkan. Itulah kan, kita pun rasa macam benda tu ada insting tau. Dia macam lain macam. Hati tak sedap. Hati jadi tak sedap. Jadi kita perlahankan kereta je. Keadaan tu kita tengok kereta tu dah macam tersadai tepi tu. Terbalik memang tersadai tepi. Dan kita orang nampak macam ada seorang perempuan, dia tengah urut kepala anak dia. Mungkin lap apa, darah ke apa, tak tahulah. Tapi yang kita nampak dia tengah tu. Lepas tu yang seorang lagi macam berdiri kat situ. Macam tengah-tengah lambai-lambai tangan. Dalam jarak 100 meter ni, 100 lebih 1 meter macam tu. Nampak lah. Jadi dia orang tanya nak berhenti ke tidak. Rumah saya tanya, boleh lah kalau nak berhenti. Tapi kalau tempat macam ni kita fikir juga benda yang negatif. Takut perompak ke apa ke. Kan. Tapi yang peliknya bila kita dah lepas, tengok balik dekat cermin tu, side mirror tu, tak ada lampu. Tak ada double signal tu tadi. Cuma bayangan kereta tu lah nampak sama-sama. Pasal ada cahaya daripada lampu kereta belakang kan. Maksud saya lampu brake, lampu merah tu. Nampaklah sama-sama. Tak ada pula. Kita pun pandang. Jadi yang kawan tadi mula-mula bercakap, dia duduk kat belakang. Lepas tu tiba-tiba diam. Dia diam daripada situ sampai kita sampai ke Kelantan. Sampai ke Pasir Mas. Kita orang tak nampak lah apa yang detail. Cuma dia yang nampak. Lepas tu bila sampai bila dah sampai kat rumah, dia macam menggigil. Arwah ni tadi menggigil. Jadi pegang badan dia macam demam. Jadi lepas tu kita mau masuk rumah apa semua, relax, sekejap minum air apa semua, cuci kaki semua. Dia ni sampai kesudah, sampai kita lepas mandi apa semua, dia pun masih menggigil lagi. Pegang badan panas. Pada arwah ni tadi. Jadi nak jadikan cerita, kita biar dulu bagi makan Panadol lah apa. Tapi bila pagi tu dia masih keadaan macam tu. Dia cakap betul-betul menggigil ni. Bila kita pegang lalas, nak bawa pergi klinik ke tak? Ni tak payah bawa pergi klinik. Aku nak cari, kau minta tolong panggilkan imam je, katanya. Kita orang pun bila dengar dia cakap macam tu, kita pun cubalah tanya, panggilkan siapa-siapa yang boleh tu kan. Jadi imam datang, dia ni kena macam nampak benda lah. Satu imam cakap, kira dia nampak benda tu. Lepas Pak Imam tu bagi dia baca
kira macam rukiah sikit lah apa ni. So far dia tak kena rasuk, cuma dia macam terperanjat. Macam tu lah. Tersampuk pun kata. Jadi baru dia cerita, kau tahu tak yang aku nampak tadi tu apa? Dia cakap, apa? Tak ada benda pun katanya. Kereta sahaja. Lepas tu kita ceritalah dengan abang-abang semua, dengan sepupu-sepupu. Rupanya kereta tu dah lama tersadai kat situ. Kisahnya dulu ada ada 5 orang dalam kereta tu. Accident, anak-anak meninggal on the spot kat situ. Apa yang kita nampak tadi tu mungkin apa, tak tahulah, mungkin benda kacau lah dalam dunia ni, biasalah kan, benda-benda macam ni. Macam tu lah cerita dekat area tu kita yang kita lalu tu dekat Bukit Ketujuh tu. Ya, Bukit Ketujuh perjalanan ke Kelantan. Dan ada soalan daripada Hui. Katanya Wan, cerita jamban belakang rumah tu kisah seram ke kisah kelakar? Okey. Ini sepupu saya ni. Okey. Okey, ni masa tu kita kecil-kecil lagi lah. Biasalah kalau budak kecil, kalau gelap sikit, ada perasaan takut lah kan. Jadi nak kata dia seram tak juga seram. Nak kata kelakar tak juga, kira kelakar seram lah. Okay, kelakar seram. Okay. Lepas tu kita ni biasalah kadang-kadang budak-budak kan, malam kan dia nak tidur lagi. Lepas tu entah dari mana, kira macam salah seorang pada kita orang ni sikit perut. Amankanlah aku pergi tandas. Masa tu tandas memang kat luar rumah. Tepi-tepi tu semak lah apa semua kan. Gelap sikit, ada pokok kelapa belakang, macam-macam pokok lah. Jadi salah seorang kita orang pergi ke jamban. Jadi memang keadaan kalau tengok malam, keadaan tandas tu memang mengerikan. Sebab tak ada lampu, dengan keadaan sekeliling semak apa semua. Okey. Masa kecil kawan ni tengah duduk sedap tu. Okey, macam cerita abang tadi lah, tengah pang, bunyi satu benda jatuh. Apa lagi melompat lah daripada jamban tu, melompat dengan tak basuhnya, dengan tak cebornya apa semua. Putih muka. Rupanya pelepah kelapa. Alright, itu cerita seram lawak. Seram lawak. Dan okey, kepada anda yang baru saja masuk, terima kasih kepada Muhammad Zamri, kepada Syarudin Hashim Maya Bandin, Bob Effendi, dan ramai lagi yang sedang menonton. Dan mungkin anda ada persoalan yang boleh ditanyakan bersama dengan One Thought. Boleh tanya apa saja, tapi biarlah kena dengan cerita atau situasi kita pada malam ini. Okey. Alright, Wan, kita nak berehat ataupun Wan ada satu lagi cerita sebelum kita berehat seketika? Cerita pendek je ni. Boleh. Cerita pendek. Okey. Kalau masa tu dekat Bintulu tak silap. Dekat Bintulu. Masa tu saya balik kerja. Balik kerja dalam keadaan hujan lah, bawa motosikal masa tu. Adalah macam ternampak satu benda. Kadang-kadang kita pernah dengar pasal polong ke apa semua tu kan. Benda yang macam seolah-olah macam bola api. Okay. Kalau ke sebelah sana dia panggil polong lah, sebelah sini tak tahu lah panggil benda apa. Jadi benda tu terbang betul-betul atas kepala. Kan? Daripada speed 90 tadi. Kan? Padahal jalan rata ni. Daripada speed 80 tu aku dah press habis tak jalan. Dia 10 juga dia punya speed masa tu. Jadi lepas tu aku macam dah tak tahu nak buat apa. Teringatlah orang tua cakap kalau kita tunjuk benda ni, dia meletup. Jadi kita tunjuk apa, dia meletup. Meletup sampai meletup. Nasib baik tak kena lah. Tapi sebab benda ni orang hantar untuk orang lain. Bukan tujukan untuk kita. Kalau tujukan untuk kita memang tu lah. Kebetulan pula kita on the way, sama-sama on the way masa tu. Okey, nak tanya, bola-bola api ataupun balan-balan ni, dia bukan langsung balan-balan dia bukan langsung. Okey, ada setengah pendapat yang saya pernah dengar lah kan. Dia orang cerita benda ni dia telur. Okey,
telur lepas tu diambil dengan kain kafan ke apa tak tahulah. Dia balut dekat situ, lepas tu dia puja, lepas tu dia seru nama orang tu, orang yang dia nak santau ke apa tadi lah. Macam tu lah. 77 orang panggil 77 macam tu. Itulah kisahnya. Kisah dia. Okeylah, kita berehat seketika. Hai Syed Rahim yang sedang menonton, kita berehat seketika. Saya nak putarkan lagu Cintaku Hanya Padamu. Boleh? Wan? Ke boleh, nak lagu raya? Boleh. Ke nak lagu raya? Mana-mana boleh ya. Jadi pada anda kita perkenalkan lagu single terbaru jugalah kiranya lagu Cintaku Hanya Padamu. Jadi kita dengarkan lagu ini, nyanyian One Thought, vokalis baru kumpulan Kiara. Alright, kita layan dulu lagu ni